hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan Sarawak meluluskan grant tahunan khas GTK berjumlah RM16 juta sejak tahun 2019 untuk membantu institusi pendidikan awal kanak-kanak yang berdaftar di negeri Sarawak. Sumbangan itu jelas Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Di bawah GTK tersebut, setiap institusi yang berdaftar layak menerima grant berjumlah RM5,000 bagi menyediakan hidangan seimbang dan sihat, pembelajaran yang menyeronokkan, pembangunan profesional untuk guru dan penjaga serta aktiviti melibatkan ibu bapa. Sebanyak 98% daripada 12,619 pendidik masyarakat atau guru Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di seluruh negara telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Ketua Pengarah Kemas, Datuk Ahmad Yasid Bidin berkata, baki 2% lagi belum mendapatkan suntikan berikutan nasihat doktor, antaranya kerana masalah kesihatan, alahan dan mengandung. Bercakap kepada pihak media selepas menghadiri majlis penyerahan peralatan khusus Quick Win Asnaf Berdikari, Anjuran Kemas Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yasid juga berkata, pembukaan semula kelas tabika akan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan kerana ia di bawah bidang kuasa kementerian itu. Akhir sekali, Terengganu dijangka menerima taburan hujan lebih lebat bermula akhir bulan ini yang berisiko mengakibatkan banjir di kawasan rendah dan penempatan berhampiran sungai. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri Hanafi Ahmad berkata, berdasarkan data taburan hujan yang dicatatkan oleh pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, kebiasaannya negeri Terengganu menerima sekitar 3,000 mm hujan pada setiap tahun. Jelasnya lagi, namun kali ini taburan hujan dijangka mencecah 3,400 mm hingga 3,600 mm serta menambah setakat ini catatan taburan hujan ialah hampir 2,000 mm dengan kadar hujan yang turun dalam sehari sekitar 80 mm. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 7 Oktober dalam tahun 1984, Majlis Kebangsaan bagi Orang Buta Malaysia dilancarkan oleh Menteri Kebajikan Masyarakat Datuk Abu Hassan bin Haji Omar di Petaling Jaya, Selangor. Majlis Kebangsaan bagi Orang Buta Malaysia ditubuhkan bertujuan untuk membuat dasar dan mempertingkatkan pelaksanaan perkhidmatan mengenai pendidikan, pemulihan, pekerjaan dan kebajikan orang buta. Pada majlis tersebut, Menteri Kebajikan Masyarakat turut mengumumkan bahawa Yayasan Kebajikan Negara telah mengulurkan derma
sebanyak RM5,000 kepada Majlis Kebangsaan bagi Orang Buta Malaysia. Majlis tersebut akan menjadi pusat sumber maklumat bagi mereka yang berminat dalam perkara yang berkaitan dengan dasar dan rancangan mencegah kecacatan penglihatan. Di samping itu, pertubuhan-pertubuhan yang terbabit dapat mempertingkatkan lagi taraf profesionalisme dalam perkhidmatan mereka menerusi majlis ini, di samping membantu pihak kerajaan meningkatkan lagi taraf kehidupan golongan sasa ini. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini sehingga 24 Oktober 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Menariknya juga, pendengar yang bertuah akan menerima t-shirt eksklusif Radio IKIM. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Ayo kita zahirkan impian bersama, menjunjung semangat yang bernama Keluarga Malaysia. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan selain Dia. Dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika lah La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Sertai peraduan Inspirasi Negaraku di platform Instagram ikim.my dan Facebook IKIM FM bermula 15 September hingga 16 Oktober 2021. Kongsikan video kenangan indah anda di tempat-tempat menarik yang melambangkan keunikan Malaysia, budaya dan warisan negara. Jangan lupa sertakan tanda pagar IKIM Inspirasi Negaraku. Rebut peluang menangi hadiah eksklusif berupa baucer pemeriksaan kesihatan, sumbangan Hospital Pakar Al-Islam, Hospital Mesra Ibadah, produk istimewa dari Azima Care, Meshu dan Marvel Care. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus semangat cinta Rasul di IKIM. Waktu ini bertemankan saya Nurhayati Paradi untuk aspirasi 10.1. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama dengan kami dari warna pagi tadi bersama dengan Hazwan dan juga Sufian. Terima kasih pada mereka berdua dan juga penerbitnya Puan Hajah Mazlina Ismail. Jadinya waktu ini bersama dengan Yati untuk perkongsian kita 3 jam. InsyaAllah moga-moga Allah kurniakan keberkatan pada masa kita. Allah permudahkan segala urusan kita semua insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, kalau tadi bersama dengan Pian dan juga Hazwan macam-macam telah mereka kongsikan, begitu juga dalam aspirasi 10.1 ini. Macam-macam bakal Yati kongsikan bersama dengan anda insya-Allah, yang mana kita bakal mulakan menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Kita nak lebih lagi mendalami berkenaan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebahagiannya kita dah jadikan adat dan kebiasaan dalam kehidupan kita sehingga kita lupa bahawa ia adalah sebahagian daripada sunnah. Masya Allah. Moga-moga dengan perkongsian nanti anda lebih, kita semualah lebih cakna, lebih menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih dekat dengan cara apa? Dengan mengamalkan sunnahnya insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, ikuti secara langsung nantinya di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi frekuensi-frekuensi di tempat anda insya-Allah. Kita dengarkan terlebih dahulu Dia Kasih Allah, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami bersama dengan Hijaz. Cinta kepada Dia, kekasih Allah, kerana Dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Wujud jua, hati dan jiwa, meluahkan rasa cinta membara di dalam pujian, ucapan selawat.
bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain, kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Kembali jiwaku yang rebah tersungkur, jelaskan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Subhanallah, tidak mau menjauh, kau ingat siapa untuk kamu. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus semarak cinta Rasul di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan masuk waktunya untuk kita bersama mempelajari sunnah baginda Rasulullah SAW menerusi rahmatan lil alamin. Bersama dengan kita tak lain tak bukan tamu tetap kita, Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Baik-baik, alhamdulillah. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik juga untuk Ustaz, untuk terus berkhidmat kepada masyarakat dan ummah insya-Allah. Dan Ustaz, hari ini Ustaz nak bawakan tajuk tentang insya-Allah. Insya-Allah boleh, insya-Allah tak boleh. Ustaz bagi keliru pagi-pagi ni Ustaz. Masya-Allah. Dan insya-Allah untuk anda rakan pendengar sambil-sambil anda menyaksikan perkongsian kita di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga FB Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Tekan butang share, satu perkara. Keduanya, jom saya nak tahu juga sambil Ustaz nak kongsikan nanti, anda sendiri apa yang anda faham dengan perkataan insya-Allah, kat mana anda nak gunakan. Kat situlah anda letakkan komen anda di situ. Dan insya-Allah Ustaz, kita teruskan dengan perkongsian kita pada hari ini, sedikit mukadimah untuk insya-Allah boleh, insya-Allah tak boleh. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Yati dan seluruhnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana yang sebelum-sebelum ni kita bicara di bawah satu tajuk, iaitu dari sunnah jadi adat. Dari sunnah jadi adat. Kita fokus kepada dua-dua sekali lah, positif dan negatif lah. Positifnya kita nak sunnah itu jadi adah, jadi kebiasaan kita. Kita nak betulkan mana yang tak betul selama ni lah. Kita tagline-nya adjust bagi betul lah. Adjust bagi betul. Okay. Allahumma salli dan daripada sunnah yang kita selalu amalkan ataupun kita lakukan dalam masyarakat kita ni, tetapi sudah tidak dianggap sebagai sunnah, tapi dah jadi sebagai adat, kebiasaan kita, ataupun dah jadi sebagai suatu yang dah lali tapi kita mungkin tidak mengetahui ataupun tidak menyedari bahawa dia adalah sunnah Nabi SAW. Jadi tajuk kita hari ini adalah insya-Allah boleh ke insya-Allah tak boleh. Sebab masyarakat kita ni bila sebut insya-Allah belum boleh dipegang janjinya tu. Jadi ada soalan seterusnya. Dia belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Insya-Allah boleh ke insya-Allah tak boleh ni? Insya-Allah boleh ke insya-Allah tak boleh. Jadi tajuk kita hari ni adalah insya-Allah boleh ke insya-Allah tak boleh. Adalah kalau kita bicara tentang perkataan insya-Allah ni,
in sekiranya sya'a telah dikehendaki. Okey, Allah ataupun dalam erti kata yang mudah kita fahami, jika diizinkan oleh Allah. Kadang-kadang orang sebut biiznillah. Jarang kita dengar perkataan biiznillah. Tapi yang biasanya ialah perkataan insya-Allah. Kita hanya bertelagah dari sudut ejaan. Kadang-kadang kata tak boleh eja dengan INSYA. Lepas tu Allah tak boleh sebab insya-Allah ni maksudnya adalah kita bina Allah, kita cipta Allah. Sedangkan Allah cipta kita sebab kalimah insya tu maksudnya adalah insya ni maksudnya bina, cipta. Jadi tak boleh. Dia kena selang IN, lepas tu kemudian SHAGSYA dan Allah, 3 kalimah insya-Allah. Kita hanya berselisih dari sudut ejaan sahaja. Tetapi kita tak pernah fikir rupanya di sebalik nama ataupun perkataan ataupun kalimah insya-Allah ni adalah satu kalimah yang besar. Satu. Yang kedua, di sebalik kalimah insya-Allah ni ada peristiwa yang menyayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dicerca oleh orang-orang kafir Quraisy hanya kerana kalimah insya-Allah. Nanti kita akan bincang sejauh mana keperitan dan pengorbanan yang paksa dilakukan oleh Nabi SAW untuk tinggalkan kalimah insya-Allah ni pada kita. Tapi malangnya bila dah sampai pada kita, kita jadikan itulah insya-Allah boleh ke, insya-Allah tak boleh. Sampai kita tak boleh dipegang perkataannya. Sebab sedangkan kalimah insya-Allah ni adalah satu kalimah yang sangat besar sebenarnya. Okey, dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalimah insya-Allah ni sama ada dia sebut perkataan insya-Allah ataupun digunakan perkataan ayyasha Allah. Dua-dua maksud yang sama. Dalam surah Kahfi disebut ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Ataupun kalau kita rujuk dalam surah yang lain disebut satajuduni insyaallah minas sabirin. Jadi digunakan perkataan insyaallah. Jadi ayyasha Allah dengan insyaallah dalam Al-Quran. Dan perkataan insya-Allah ataupun ayyasha-Allah ni dalam Al-Quran diulang 7 kali. 7 kali. Dan pada 6 surah. Pada 6 surah. Dan 2 surah pada surah Kahfi. 2 surah pada surah Kahfi. Okey, surah Kahfi yang pertama menceritakan tentang Nabi SAW. Yang ketiga itu diajukan soalan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua dalam ayat 69 tentang Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam, sebut satajiduni insyaallahu sabira, kan. Nescaya kamu akan lihat aku sabira, orang-orang yang sabar. Tapi akhirnya bila Nabi Khidir tunjukkan sesuatu, dia tak sabar, kan. Aku cakap dengan kau tak boleh sabar belajar dengan aku, kan. Itu kisah tentang surah Kahfi. Okey. Jadi di mana perkataan insya-Allah ni? Okay. Satu, yang pertama dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Atau boleh lebih tepat pada ayat 24 lah. Okay. Kemudian yang kedua dalam surah Kahfi ayat 69. Sahabat-sahabat pendengar dan penonton kita boleh catat lah. Maksudnya boleh rujuk selepas ni. Saya tak sebutkan ayatnya apa, tapi saya sebutkan nombor ayat saja. Saya tak bacakan teks Al-Qurannya. Yang ketiga surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat 27. Ayat 27. Kemudian surah Yusuf ayat 99 yang kisah Nabi Yusuf dan ibu dan ayahnya tu masuklah Mesir insya-Allahu amina, kan. Masuklah kamu ke Mesir, insya-Allah kamu akan aman. Okey. Seterusnya yang kelima surah As-Saff ayat 102. Surah As-Saff ayat 102. Yang keenam surah Al-Qasas ayat 27. Dan yang ke-7 adalah surah Al-Baqarah ayat 70. Okey. Apa yang kita nak ambil daripada sini, maksudnya, dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, kalimah insya-Allah ni adalah satu kalimah yang sangat mulia. Kerana Allah menyebutnya 7 kali dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebut 7 kali dalam Al-Quran. Okey. Dan Allah sebut kalimah insya-Allah ni, kalau kita maknakan tadi tu, jika dikehendaki Allah, satu, ataupun jika diizinkan Allah, dua, dia ada kaitan dengan akidah kita. Dia ada kaitan dengan tauhid kita.
dia ada kaitan juga dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita sebut kalimah insya-Allah. Malangnya sebab itu dari sunnah jadi adat. Maksudnya kalimah insya-Allah ni sentiasa bermain di bibir-bibir kita. Tapi kita tidak mengambil tuntutan daripada kalimah insya-Allah, tidak mengambil tuntutan daripada kalimah insya-Allah. Yang sedangkan kalimah insya-Allah ni sangat besar dan sangat dalam maknanya dan sangat tinggi kedudukannya. InsyaAllah kita akan bincang secara detail nanti dan sidang pendengar sekalian tentang kisah bagaimana keperitan Nabi SAW semata-mata untuk meninggalkan kalimah insya-Allah pada kita. Allahu Akbar. Maknanya ada cerita di sebalik insya-Allah Ustaz, dan insya-Allah Ustaz akan kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat, sebab ramai juga sahabat-sahabat kita ni kata ada yang gunakan insya-Allah sebagai alasan untuk lepaskan diri Ustaz. Ada juga tadi sahabat-sahabat kita di WhatsApp Ikim kata antara macam Ibu Rahil jugalah kata bolehkah kita sebut insya-Allah kalau sempat ataupun insya-Allah kalau sihat. Maknanya macam alasan jugalah Ustaz. Jadi insya-Allah kita akan kongsikan. Lepas kita berhenti rehat seketika, sambil-sambil tu kita nak tahu juga di sebalik kisah insya-Allah tu ada kisah yang sangat hebat untuk kita jadikan sebagai panduan, dan betapa pentingnya kita beratkan insya-Allah tu sebagai satu tanggungjawab kita bila menyebut insya-Allah. Apa pun terima kasih banyak Ustaz. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan-rakan tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham tentang konotasi insya-Allah tu kat mana letak duduknya. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari untuk tajuk kita insya-Allah boleh
ke insya-Allah tak boleh? Mana satu? Bila kita sebut insya-Allah, mana satu yang kita maksudkan? Adakah insya-Allah tu boleh ataupun insya-Allah tak boleh sebenarnya? Tapi sebut insya-Allah sebab apa? Nak sedapkan hati dan sebagainya. Masya-Allah. Dan kita antara perkongsian sahabat kita ni Ustaz, sebelum kita nak sambung tentang apa pentingnya kita faham tentang insya-Allah tu Ustaz, sahabat kita Sabariah Abu Bakar kata pada pendapat saya kalimah insya-Allah satu perjanjian yang perlu ditunaikan jika tiada sebarang halangan, bukan kata-kata yang menyedapkan rasa saja. Kan Ustaz? Baik. Ustaz, bagaimana Ustaz sebenarnya kita nak adjust bagi betul ni, kat mana letaknya insya-Allah satu, keduanya tadi Ustaz sebelum berhenti rehat Ustaz nak ceritakan bagaimana sebenarnya perkataan insya-Allah tu digunakan ataupun wujud kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ustaz, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita rujuk dalam asbabun nuzul kepada surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sesekali kamu katakan wahai Muhammad bahawa kamu akan melakukan suatu perbuatan itu esok illa ayyasha Allah, kecuali sebut insya-Allah. Okey. Ataupun illa ayyasha Allah. Dia kalimah insya-Allah tu terbit daripada kalimah ayyasha Allah, iaitu kecuali sebut yasha Allah jika Allah menghendaki. Insya-Allah samalah makna insya-Allah jika Allah menghendaki. Kisahnya bila orang-orang Quraisy ni, ada setengah riwayat kata orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi Madinah. Tetapi sebenarnya kisah kalau kita rujuk adalah kisah orang-orang Quraisy, terutama Abu Jahal. Dia mengutus An-Nadar bin Haris, kan, dan Uqbah bin Abu Mu'ith untuk menemui seorang pendeta Yahudi di Madinah untuk bertanyakan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ataupun lebih tepat adalah dia nak belajar bagaimana cara nak membuktikan bahawa Nabi Muhammad tu adalah pendusta, bukan seorang nabi. Dia adalah pendusta. Okay. Lalu belajarlah dua orang ni, An-Nadar bin Haris dan Uqbah bin Abu Mu'ith, dan pendeta Yahudi ni dia memiliki suatu kitab, iaitu dalam surah Kahfi disebut tentang Ar-Raqim, kitab Ar-Raqim. Okey. Kitab Ar-Raqim, para ulama tafsir berbeza pendapat. Ada kata pertama ada batu yang tertulis nama pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian dia menyebutkan tentang ni kitab lama, Ar-Raqim ni kitab lama milik orang Yahudi tersebut yang menghimpunkan kisah orang-orang dahulu. Kisah orang-orang dahulu. Kemudian Ar-Raqim ada kata nama gua, nama gua. Kahfi memang gua, Kahfi memang gua. Dalam bahasa Arab kalau kita rujuk perkataan Kahfi, gua. Apa beza gua Kahfi dengan Ghar? Ghar ni kecil, hanya boleh dimasuki oleh seorang dua orang. Tapi kalau Kahfi, dia boleh dimasuki oleh ramai orang lah. Gua yang besar Kahfi ni. Okey. Jadi gua tersebut namanya namanya Raqim. Tapi yang saya rujuk adalah Ar-Raqim ni nama kitab yang dimiliki oleh pendeta Yahudi yang menceritakan tentang kisah orang-orang terdahulu. Jadi bila dua orang utusan daripada Quraisy ni belajar bagaimana cara nak membuktikan ataupun nak mendustakan Nabi Muhammad SAW, lalu pendeta Yahudi ni mengajarkan kepada dua orang ni, dia kata kalau kamu nak tahu bahawa Muhammad ini seorang nabi ataupun dia adalah seorang pendusta ataupun sekadar mengaku nabi, minta diceritakan kepada kamu tiga perkara. Yang pertama adalah minta diceritakan kepada kamu semua tentang kisah pemuda yang tidur dalam gua selama 300 tahun. Dalam kitab Ar-Raqim atau kitab milik orang Yahudi tu 300 tahun. Tapi akhirnya Allah benarkan, Allah betulkan dengan wazdadu tis'a, tambah lagi 9. Jadi bukan 300 tahun tapi 309 tahun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu ingin membuktikan bahawa Muhammad itu adalah nabi ataupun pendusta ataupun sekadar mengaku jadi nabi, minta pada Muhammad ceritakan kepada kamu tentang seorang lelaki yang kerajaannya timur dan barat. Ya Allah sebut dalam surah Kahfi tentang Zulkarnain. Zulkarnain ni maksudnya yang memiliki dua tanduk. Bukan manusia ada dua tanduk. Tapi disimbolik kepada kerajaan timur dan barat. Zulkarnain. Okey. Yang ketiga, minta Muhammad ceritakan kepada kamu tentang roh. Tentang roh. Tapi dalam surah Kahfi tidak diceritakan tentang roh, tapi Allah kata
Qul ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad bahawa roh itu adalah urusan Tuhanku. Apa yang diberitahu pada aku sangat sedikit. Sangat sedikit tentang roh. Jadi Nabi tak boleh jawab tentang roh. Rupa-rupanya roh ni kalau Nabi jawab pun itu soalan perangkap sebenarnya. Soalan perangkap. Jadi pendeta ni mengajarkan pada dua orang utusan ni, kalau Muhammad jawab tentang roh, dia bukan Nabi. Sebab dia pun tahu bahawa Nabi ni pengetahuan tentang roh terbatas. Pengetahuan tentang roh terbatas. Kita kadang-kadang masyarakat Melayu kita pula hebat tentang roh kan. Bapak dia baru dikebumikan pagi tadi, malam ada dengar orang mandi kat bilik air. Tu diam-diam, jangan tegur, roh bapak engkau balik tu dia. Roh bapak engkau balik. Hebat roh bapak balik tu yang kita hebat tentang roh ni kan. Tak, Allahumma SWT, Nabi pun tak tahu tentang roh. Hanya sedikit pengetahuan tentang roh. Itu kalau Nabi jawab ni soalan perangkap daripada orang-orang, daripada pendeta Yahudi tersebut. Okey. Nabi SAW ni bila dia diajukan soalan oleh orang-orang kafir, biasanya tak lama maksudnya dalam sekejap sebentar Nabi berdiam, akan datanglah malaikat Jibril membawakan jawapan-jawapan kepada apa yang dipersoalkan ataupun tawaran-tawaran apa yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy. Contohnya dalam surah Al-Kafirun, bila orang kafir ini dia tawarkan kepada Nabi SAW untuk dia setuju dan sanggup menyembah Tuhan Muhammad dan beribadah dengan cara Nabi SAW selama setahun. Tapi tahun hadapan Nabi pula terpaksa mengikut dia. Dia solat, ibadah cara dia dan sembah Tuhan dia. Ketika itu Nabi diam sebentar, datang malaikat Jibril kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ataupun jawab seumpama ini wahai Muhammad. Ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku takkan sembah apa yang kamu sembah. Ini jadi kalau qul tu maksudnya Allah beri Nabi cara jawab. Allah beri Nabi cara jawab. Itu qul kan, banyak perkataan qul. Bila orang-orang kafir tanya bagaimana Tuhan kamu wahai Muhammad? Ketika itu Nabi diam sebentar. Datang malaikat Jibril bawa wahyu, qul huwallahu ahad. Kan katakan ataupun jawab macam ni wahai Muhammad, bahawa Allah itu ahad. Allah itu tunggal esa. Tunggal esa. Okey. Tentang tu. Bukan hari Ahad tu kadang-kadang kita sebab itu apa hikmah Ahad kat sini, dia bukan wahid. Wahid ni dia nombor, bilangan. Okey, maksudnya kalau satu, sebelumnya ada kosong, selepasnya ada dua. Kalau satu wahid. Tapi itu tak sebut Allah tu wahid. Kan? Ahad. Ahad ni esa. Tapi sebelum Ahad ada Sabtu Ustaz, kan? Sebelum Sabtu. Tapi kita tak tahu yang Ahad tu dia nombor yang mana. Maksudnya dia Ahad tu hari pertama ke, hari kedua ke, hari ketiga, tak ada. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada orang mulakan dengan hari Jumaat, ada orang mulakan dengan hari Ahad, ada orang mulakan minggu ni dengan hari Isnin. Jadi kita tak boleh nak sebut bahawa hari Ahad tu adalah hari pertama kan. Hari pertama dalam minggu. Okey, tentang tu. Jadi Nabi ni Allahumma SWT berharap seumpama itu juga. Nabi berdiam sebentar kan. Sebab itu kata Nabi SAW, okey, esok aku akan jawab. Paling lambat lah. Kalau tak sekejap lagi, tak apa. Esok aku akan jawab. Okey. Bila esok aku akan jawab, Allah tegur Nabi SAW dengan Allah tahan wahyu, ikut dalam tafsir pendapat Ibnu Abbas, 15 hari 15 malam. 15 hari bila dah diajukan tiga-tiga soalan tersebut, Nabi dia kata esok aku akan jawab. Esok aku akan jawab. Oleh kerana Nabi tidak menyebut kalimah insya-Allah. Nabi tidak menyebut kalimah insya-Allah. Apa hikmahnya? Kalau Nabi telah diberikan terus wahyu ketika itu juga, ataupun esoknya diberikan wahyu atau malam tu diberikan wahyu, dia memberikan gambaran kepada orang-orang kafir bahawa Nabi ni ada kuasa untuk menurunkan wahyu ataupun tidak menurunkan wahyu. Satu. Dan membuktikan bahawa Al-Quran ni datangnya daripada Nabi, bukan daripada Allah. Kan sebab bila-bila Nabi nak, dia berdapat. Macam seolah-olahnya karangan Muhammad Al-Quran ni. Okey. Yang ketiga, seolah-olahnya Nabi lebih berkuasa daripada Allah. Sebab Nabi nak boleh minta aje. Sedangkan sebab wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan bercakap ikut kehendak nafsunya, tetapi apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Itu kisahnya. Jadi bayangkan 15 hari 5 malam. Okey, hari pertama mungkin orang kafir ni dia bagi peluang lagi pada Nabi. Pagi-pagi dah jumpa Nabi SAW keluar. Muhammad kata nak cerita hari ni.
ini dah masuk hari kata esok, ni dah masuk dah hari ni. Bila nak cerita, Nabi tentu diam je. Sebab malam tadi ataupun sebelum ni, maka Jibril tak datang pun bawakan jawapan kepada tiga-tiga persoalan orang-orang kafir Quraisy ni. Nabi diam. Ada di kalangan orang-orang Quraisy kata tak apa, kita bagi tempoh sampai petang sebab dijanji hari ni sampai petang. Sampai petang. Okey, tak apa. Tapi bila dah masuk hari kedua, dah masuk hari ketiga, dah masuk hari keempat, hari kelima, apa yang Nabi dapat adalah hinaan, cercaan dan kutukan daripada orang-orang Quraisy. Kata, saya pun tak sampai hati nak sebut perkataan ni. Kau memang pembohong lah Muhammad. Kau memang penipu lah kan. Kau memang pendusta, dia kata. Kata nak jawab semalam kan. Ni dah hari keberapa dah ni? Hari keberapa dah? Hari keberapa dah? Hanya kerana Nabi tak sebut kalimat insya-Allah, Allah tahan wahyu tu selama 15 hari 5 malam. Maksudnya Nabi tak mampu beri jawapan sebab Allah tak turunkan. Okay. Jadi Allah tegur Nabi macam dalam surah Abasa wa Tawalla. Ketika mana datang seorang buta yang minta dibacakan ayat Allah SWT, Nabi kan berpaling dan wa Tawalla, Abasa dan bermuram. Sebab Abdullah bin Umi Maktum ganggu Nabi yang sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Abdullah bin Umi Maktum buta. Dia tak perasan pun Nabi sedang berdakwah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Dan Abdullah bin Umi Maktum tu anak saudara Khadijah. Kalau dia tak layan pun Abdullah Maktum tu tak ada masalah sebab anak saudara sendiri kan. Janganlah kacau pakcik dengan sibuk ni macam tu kan. Tapi Allah tegur Nabi. Nabi tak selayaknya macam tu. Nabi tak selayaknya macam tu. Itu maksudnya Nabi maksum. Jadi seumpama ni juga Nabi ni kalau berjanji, nampak, kalau besok Nabi tak tunaikan, apa tanggapan orang kafir? Apa tanggapan? Muhammad memang penipu lah, mungkin janji kan, mungkin janji. Sebab itu selama 15 hari 15 malam lah Nabi keluar, Nabi tunduk je. Bila orang kafir kutuk Nabi, Nabi pekakkan telinga, Nabi terus berjalan. Nabi pergi ke pasar, Nabi tunduk, Nabi terus berjalan. Dihamburkan dengan kata-kata yang Muhammad pembohong, Muhammad penipu, Muhammad pendusta, Muhammad bukan Nabi kan. Semata-mata Nabi tak sebut kalimat insya-Allah. Selepas daripada 15 malam tersebut, barulah datang malaikat Jibril AS membawakan keseluruhan surah Kahfi. Termasuklah ayat yang kata wala taqulanna li syai'in inni fa'inu dzalika ghad. Selama tu Nabi tak dapat wahyu. Maksudnya Nabi tak tahu kenapa Allah tak turunkan wahyu ni. Kenapa Allah tak turunkan wahyu? Kalau kita rujuk dalam asbabun nuzul surah Ad-Duha, yang Nabi kan tertahan 2 bulan tak turun wahyu. Jadi orang kafir kutuk syaitan Muhammad telah melupakan Muhammad, iaitu malaikat dianggap sebagai syaitan Muhammad, lupakan Muhammad. Nabi ni macam terasa, kenapa Allah marah aku ke? Allah marah aku ke? Jadi dia naik ke Gua Hira, dia tunggu wahyu, tak turun-turun 2 bulan lamanya. Nabi hampir binasakan diri dia, maksudnya kecewa sebab Allah tak balas, tak reply lah, istilahnya macam kita lah kan, tak reply kan. Tapi bila dia tak terjunnya, malaikat Jibril datang kata, wahai Muhammad, kamu adalah rasul yang benar. Tenang balik dia. Tapi bila dapat je surah Ad-Duha, apa yang terkeluar daripada mulut Nabi SAW adalah la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tiada Tuhan melainkan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab itu sunnah kita bila baca Ad-Duha sampailah An-Nas, setiap habis surah tu sebelum masuk surah baru disunnahkan kita membaca la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu kita biasa jumpa dalam tahlil lah. Okey. Jadi Nabi SAW ini keperitan semata-mata untuk mengajar Nabi SAW kalau nak berjanji sebut insya-Allah. Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu Nabi supaya tinggalkan satu kalimah yang sangat besar, iaitu insya-Allah ini kepada umatnya. Kalau nak berjanji sebut insya-Allah. Sebut insya-Allah. Tadi ada soalan tentang, ada berkaitan tentang masalah qada dan qadar. Betul? Dalam surah Luqman ayat 34 yaitu dan sidang pendengar yang dimuliakan Allah SWT sekalian, disebut bahawa ada 5 perkara yang Allah rahsiakan. Yang keempat disebut bahawa wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghada. Tidak ada manusia pun tahu apa yang bakal dia buat esok. Ini bermaksud qada dan qadar Allah. Kita tak tahu qada dan qadar, takdir Allah. Kita tak tahu esok Allah SWT esok kita boleh buat atau tak boleh buat. Sebab itu kena sebut insya-Allah. Dan sebut kata insya-Allah bukan sekadar bermain di bibir aja. Insya-Allah, insya-Allah. Tapi insya-Allah dengan kita sematkan dalam hati, kita tak tahu apa yang kita bakal buat esok. Kalau Allah izinkan, kalau Allah berkehendak,
insya-Allah kalau Allah izinkan dan kalau Allah maksudnya menghendaki aku lakukan esok, itu adalah sebab kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada soalan juga tadi yang daripada pendengar kita kata, boleh tak Ustaz kita jawab insya-Allah lah kalau sihat, kan? Okey, boleh, terbaik jawapannya, tetapi bukan sekadar jawab untuk melepas diri. Kadang-kadang jawapannya baik Eti dan sedang mendengar sekalian, tapi untuk melepas diri. Okey, besok meeting datang tak? InsyaAllah lah. Kalau kadang-kadang buat main lah, InsyaAllah kalau hidup lagi. InsyaAllah kalau hidup lagi. Kan, memang betul, kita tak tahu besok hidup ke tak hidup, kan, tak tahu. Tapi dia gunakan perkataan InsyaAllah kalau hidup lagi. Masya Allah, dia buat main pula perkataan InsyaAllah dan hidup lagi tu. Soalan-soalannya, adakah dia bersedia untuk mati? Kan, kalau tanya bersedia untuk mati, oh tak sedia pula. Tapi kadang-kadang mulut kita sebut perkataan InsyaAllah, tengoklah esok kalau hidup lagi, nampak kita tak sematkan, kita tak bincang pun. Kita bincang tentang Nabi SAW bila tak sebut kalimat insyaAllah. 15 hari 5 malam Nabi dihina, dicerca. Sebab itu kalimah ni sangat besar sebenarnya. Okay, insyaAllah kita sambung lagi selepas ni. Allah. Masya Allah. Dan kita banyak Ustaz, maknanya bila kata insya Allah tu, dia bukan satu perkara yang boleh dibuat main-main. Macam Ustaz kata tadi kan, jangan buat main-main dengan perkataan insya Allah. Dan juga sangat perit insya Allah ni kalau kita tinggalkan. Bagi Nabi dah dapat dah kan, dah tahu dah. Jadi kita insya Allah kita akan kongsikan lepas ni banyak lagi untuk anda rakan pendengar. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Buku baharu bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara, iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah; kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam; ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam; dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Hingga 1000 keturunan Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkan. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. InsyaAllah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita, bukan sahaja di dunia, juga di akhiratlah. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Terus Semangat Cinta Rasul di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran waktu ini bersama Menerusi Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz berkaitan dengan kalimah insya-Allah, zikir mengingati Allah ini meletakkan kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, sambung lagi perkongsian kita Ustaz, silakan.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, saya nak bawa tentang rasional akhlak pada kalimah insya-Allah ni. Apa rasionalnya sebenarnya? Yang pertama sekali adalah bila kita mengungkapkan kalimah insya-Allah, pada kalimah ini adalah kalimah yang agung sebenarnya. Kerana dia disebutkan dalam Al-Quran, satu. Yang kedua, bila menyebutkan kalimah insya-Allah, sebab itu bukan sekadar menyebut dia kena menghayati, nur hayati sekali lah. Menghayati bermaksudnya kita kena faham kalimah insya-Allah tu bukan sekadar kalimah yang bermain di bibir, tetapi kita sematkan dalam hati kita. Dia ada dua sekali package-nya. Pertama sebut, yang kedua adalah hati. Hati kita ikrar bahawa manusia ini memiliki kebergantungan yang tinggi atas perancangan dan ketentuan Allah. Ini qada dan qadar Allah lah. Wa ma tadri nafsu madza taksibu qada. Tak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang bakal dia buat esok. Walaupun kita dah hidup zaman yang canggih ni, kita ada organizer lah, kita ada kalender lah, kita ada alam yang boleh yang mengingatkan kita untuk perjanjian pertemuan-pertemuan seumpamanya, tapi kita kena sebut kalimah insya-Allah dengan kebergantungan yang tinggi atas perancangan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang ketiga, menghindari kesombongan. Kerana kejayaan kita. Kerana kejayaan kita. Contohnya kejayaan dicapai adalah kekayaan, keilmuan, kan? Tu jadi kita sebut insya-Allah berkata insya-Allah untuk menghindarkan kesombongan. Jadi bila sebut kata insya-Allah tu adalah untuk menghilangkan kesombongan kita pada manusia. Okey. Okey. Yang keempat adalah untuk menunjukkan ketawadukan. Tawaduk, merendah diri. Jadi keterbatasan diri untuk melakukan sesuatu di hadapan manusia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mencapai kejayaan sebenarnya dia akan menunjukkan ketawadukan kita. Insya-Allah ini semua adalah izin Allah, sekiranya diizinkan oleh Allah. Okey, sekiranya diizinkan oleh Allah. Okey. Jadi dia menunjukkan tawaduknya seorang. Kita terhadap keterbatasan diri untuk melakukan sesuatu di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Yang kelima, insya-Allah, dengan kalimah insya-Allah dia akan menghilangkan sifat munafik, iaitu mungkir janji. Mungkir janji. Dan yang keenam, kita optimis akan hari esok yang lebih baik. Optimis ni maksudnya kita berharap agar esok lebih baik. Sebab kita tak boleh tentukan esok adakah lebih baik daripada hari ini. Jadi kita kata insya-Allah. Sekiranya Allah izinkan, mudah-mudahan esok akan jadi lebih baik daripada hari ini. Okey, itu sebut. Tapi jangan guna kalimah insya-Allah yang pertama sebagai modal atau alat untuk memperdaya manusia ataupun berdalih untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab. Okey. Sebab ini kadang-kadang Yati dan sedang pendengar yang betul Allah sebutkan bab hutang lah. Bila nak bayar hutang ni, kita kata ujung bulan, insya-Allah ujung bulan ni aku bayar. Lepas tu dah hujung bulan, datanglah sahabat tu. Dia kata, Syekh, yang terjanji dengan anda nak bayar hujung bulan ni, boleh tak anda dapat duit dah? Allah, dia kata, minta maaf lah, gini. Cukup wajib mutasilnya ni. Insya 4 atau 5 harakat. Insya Allah hujung bulan ni. Insya Allah cukup wajib mutasilnya tu. Insya panjang dia 4, 5 atau 5 harakat. Jadi insya Allah ujung bulan ni. Sedangkan sebenarnya ujung bulan ni pun dia tak tahu. Satu, yang kedua memang bukan dia tak ada, dia ada, tapi dia lihatlah memang susah. Kalau aku bayar ni, aku nak pakai juga duit ni. Nantilah bayar hutang. Kan. Itu insya-Allah. Okey. Saya tertarik dengan satu kata-kata. Saya sempat search kat Google tadi kan. Nampak satu poster cantik. Janji adalah hutang. Kalau kita janji nak bayar hutang, berarti janji tu hutang juga. Jadi 2 kali hutang. Perkataan dia tunai, Ustaz. Tunaikan janji. Tunai kan? Tunaikan janji. Masya Allah. Oh betul Masya Allah. Tunaikan janji. Rupanya janji tu adalah hutang. Okey. Janji adalah hutang. Okey. Jadi jangan jadikan sebagai modal. Okey. Pertama sekali, secara tak langsungnya bila kita jadikan modal atau alat untuk memperdaya manusia untuk melepaskan diri,
kita telah melakukan dua dosa. Dosa pertama kerana menggunakan nama Allah. Menggunakan nama Allah, insya-Allah. Menggunakan nama Allah untuk berlepas diri. Sedangkan kalau kita guna nama Nabi pun, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas namaku dengan sengaja, Allah sediakan tempatnya dalam api neraka. Ini guna nama Allah untuk menipu ataupun untuk berlepas diri. Jadi dosa yang pertama. Dosa yang kedua adalah dosa menipu diri sendiri. Dosa menipu diri sendiri. Okay? Sebab kita telah mencampakkan diri kita kepada kebinasaan. Okay? Sebab itu ada 5 perkara yang buruk kalau orang yang suka mungkir janji ni. Kita tak perasan. Pertama sekali, sulit mendapat kepercayaan. InsyaAllah. Tapi tak buat. Kita kata kan, macam mana nak bagi kat dia? Asyik insyaAllah je manjang, tapi satu benda pun dia tak buat. Asyik insyaAllah je. Okay. Jadi yang kedua, bila orang macam ni akan dipulaukan oleh orang sekeliling dia. Okay. Dan yang ketiga, bila suka mendapat kepercayaan, kemudian dipulau pula orang sekeliling, dia akan sulit untuk mencapai kejayaan dalam hidup dia. Okay. Yang keempat, dia tidak akan diberikan tanggungjawab. Sebab sukar mendapat kepercayaan, dipulaukan pula. Okay. Dan yang kelima, dia tidak akan mendapat kebahagiaan dalam hidup. Sebab sepanjang masanya menipu je. Itulah disebutkan tentang 5 keburukan bila mungkir janjilah. Okay. Apa yang kita nak tekankan pada pertemuan kita kali ini, ya Allah, dah tinggal 3 minit lagi, masih berbaki. Kalau kita sempat respon sikit jawapan sebelum saya tutup, insyaAllah. Silakan nanti. Ustaz sambung terus ke Ustaz, tak apa, kita boleh sambung je dulu. Okey, boleh insya-Allah. Sebab saya nampak ada soalan-soalan yang menarik untuk kita kupas di FB kita. Hati kecil hati pendengar kita tak layan dia. Okey. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita hari ini adalah kalimat insya-Allah ni adalah satu kalimat yang sangat mahal harganya. Satu. Yang kedua, kalimat insya-Allah ni adalah satu kalimat yang agung sebenarnya. Dan yang ketiga, kalimat insya-Allah ni, di sebalik kalimat insya-Allah ni ada keperitan dan pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh Nabi SAW hanya untuk meninggalkan kalimat insya-Allah pada umatnya, untuk meninggalkan kalimat insya-Allah pada umatnya. Bila sampai pada kita kalimat insya-Allah, kita pula yang bermasalah, kita tidak mengambil dengan roh kalimat insya-Allah itu sebagaimana yang dilalui oleh Nabi SAW. Dan kita menjadikan pula sebagai alasan untuk kita berlepas diri. Sebab itu kita bicara hari ini adalah dari sunnah jadi adat. Kalimat insya-Allah itu adalah sunnah yang diajar oleh Nabi SAW bila kita berjanji. Bila kita berjanji. Dan kemudian kita jadikan adat sehingga kan masyarakat kita ni bila kita sebut kalimat insya-Allah dah tak ada nilai dah. Sebab itu ada tambahan pula. Ni insya-Allah boleh ke insya-Allah tak boleh? InsyaAllah boleh ke? InsyaAllah tak boleh. Macam Ibu Ruhil tadi, dia kata tak apa. InsyaAllah kalau saya sihat. Boleh ke Ustaz? Boleh. Sebab kita tak tahu kita sihat kita esok kan? InsyaAllah kalau saya sempat. Tapi bukan sekadar insyaAllah kalau saya sihat esok ataupun insyaAllah kalau saya sempat esok. Tapi datangkan kalimat insyaAllah tu dengan kita usaha untuk penuhi. Untuk kita penuhi. Okay, Yati. Contohnya saya nak tahu rumah Yati lah kan? Atau Yati nak tahu rumah saya. Saya pun dah masak burasak lah. Banyak burasak ni nak kena rebus 8 jam tau. Bukan main-main. Okey. Kemudian tiba-tiba Yati tak datang. Tapi Yati sebut insya-Allah Ustaz, saya datang insya-Allah. Saya datang insya-Allah. Jadi saya pegang kalimat insya-Allah. Yati pun tuntutannya adalah memenuhi kalimat insya-Allah tu. Maksudnya memenuhi janji tersebut. Sedaya upaya datang. Tiba-tiba tak boleh datang. Jadi saya yang Yati dah janji saya nak datang, saya pun kena pegang kalimat insya-Allah ni. Bukan orang yang melafazkan saja menyebut kalimat insya-Allah. Orang yang kita janji tu pun dia kena pegang kalimat insya-Allah ni jika Allah mengizinkan. Jika Allah mengizinkan. Okey. Jika Allah menghendaki. Jadi telefon kat mana? Minta maaf Ustaz, ada emergency ni tak dapat datang. Kita pun redha sebab insya-Allah. Insya-Allah. Maksudnya kalau